Program yang berlangsung, jadi akan Ketani ketahui lebih lanjut mengenainya, pencegahan kecutan ataupun kelemahan otot dan mengurangkan risiko terjatuh di kalangan warga emas dan juga program kajian REST. Jadi akan Ketani ketahui apakah yang dimaksudkan dan cara-cara Ketani juga, inisiatif untuk Ketani sentiasa menjaga kesejahteraan warga emas. Bersama dengan dua orang tetamu kita yang sudah berada di studio pada hari ini, iaitu Yang Mulia Tuan Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Don, Yang di-Pertua Pertubuhan Warga Emas Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum Tuan. Selamat pagi, selamat datang. Selamat pagi. Apa khabar hari ini? Terima kasih, Alhamdulillah. Syukur, Alhamdulillah. Dan kita juga menghadirkan ke studio rampai pagi Yang Mulia Dr. Syarimawati binti Haji Syarbini, penolong profesor di Institut Kesihatan Sains, Health Science UBD, di Pusat Pengiran Anak Puteri Rashidah Sadatul Bolkiah. Alhamdulillah. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, inilah anda sabar ni. Apa maksudnya sebenarnya pencegahan kecutan dan juga kelemahan otot ni Hania. Mungkin kita akan terus saja barangkali cuba untuk mengenali apa yang dimaksudkan dengan program yang dibawakan kita pada pagi ini, REST ni. Mungkin doktor dapat menerangkan. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. REST ini sebenarnya akronim atau singkatan dari perkataan iaitu resistance, daya ketahanan, strength and balance, kekuatan dan keseimbangan, dan training, latihan. So dengan latihan seperti ini, ia dapat menangani dan melawan serta melambatkan kesan-kesan penuaan, terutamanya yang kami panggil sarkopenia. Sarkopenia ini ialah yang pengucutan otot dan kelemahan, yang membawa kelemahan dan meninggikan lagi risiko jatuh di kalangan semua orang sebenarnya. Tetapi terutamanya kenapa ia lebih berat di kalangan warga emas, seperti yang kita tahu, kalau warga emas ini kalau sudah berumur ini kan, kalau sudah jatuh itu akibat kecederaannya tu sangat berat. Recovery-nya juga memakan masa yang lama. Jadi kajian REST yang dimaksudkan resistance strength training, rintangan kekuatan keseimbangan yang sebenarnya memang untuk semua orang sebenarnya. Tetapi ditumpukan untuk warga emas. Itulah. Betul ya. Jadi akronim kepada program latihan rintangan kekuatan dan keseimbangan. Baik, cukup jelas juga seperti yang sebagai pengenalan awal lah apa sebenarnya REST ya, dan mungkin juga boleh menjelaskan apa antara lain manfaat ni Hania, manfaat dengan adanya program REST ini. Okay. Mungkin saya lanjutkan lagi explanation for REST ni. REST ini adalah senaman bersiri yang kami reka dan akan dijalankan selama 12 minggu. Seminggu sekali saja, tidak juga hari-hari di kalangan warga emas, di mana pergerakan senaman itu kami sesuaikan untuk warga emas. Satu, dua, kami terapkan prinsip-prinsip utama senaman dan juga dengan pergerakan solat Ketani. Lebih dapat diterima kalangan warga emas Ketani. Kalau Ketani suruh orang jumping jack apa, mungkin indah dapat diterima oleh warga emas Ketani. Indah sesuai juga macam itu. And mungkin jadi indah dorang akan membuat senaman ini lebih banyak dibuat, lebih banyak manfaatnya. Dari jenis yang senaman yang kami perkenalkan ini, resistance exercise ini kan, ia dapat manfaatnya menguatkan otot, menguatkan otot, meningkatkan kesihatan sendi dan pergerakan, dan juga mengimprove kestabilan dan keseimbangan. Secara langsung menurunkan risiko jatuh. Satu, dua, kalau Ketani kan melakukan solat ini sebenarnya, kalau kan melakukan solat dengan betul, dengan cara biasa, indah duduk, indah injet, ia memang menggunakan kekuatan otot ini dan kestabilan yang sangat tinggi. Justru kalau Ketani membuat senaman dengan tujuan menguatkan otot ini, secara langsung dapat menyehatkan, meningkatkan kesehatan keseluruhannya.
dapat membantu Ketani membuat pekerjaan rutin harian, bergerak dengan bebas tanpa bantuan. Walaupun umur meningkat masih boleh sembahyang biasa, masih boleh mengangkat barang, naik tangga dan sebagainya. Dan juga ia dapat meningkatkan kesihatan secara keseluruhannya, termasuk kesihatan mental. Dan juga apa yang Ketani galar menangani penyakit 3 serangkai. Kolesterol, darah tinggi, kencing manis, dan juga berat badan yang berlebihan juga. Another reason yang kami terapkan dengan pergerakan dan terminologi sembayangan ini, kami buat kajian adakah ia berkesan, benar-benar berkesan. 1, 2, adakah dapat diterima oleh kalangan warga emas Ketani, dan nombor 3, macam mana kami sekarang dapat disustain orang, dapat diteruskan walaupun program ini kadang 12 minggu habis, macam mana warga emas ini dapat menerima exercise ini dan akan terus dibuatkan, dijadikan amalan. Jadi program RES ini adakah ia sesuatu yang baru diperkenalkan? Prinsip senaman itu memang ada, memang ada sudah terbukti keberkesanannya. Resistance, strength and balance training memang terbukti. Cuma yang baru berkenaan RES ini ialah penerapan senaman ini mengikut pergerakan solat katanya. Pergerakan dan terminologi solat katanya. Macam kalau kami exercise, kan kami bagi tahu good morning, mungkin orang dah faham. Tapi kalau kami begitu, cuba habis kita rukuk, mungkin dapat diterima, mungkin lebih dapat difahami. Macam itu. Jadi jelas di sini bahawa setiap gerakan yang cuba di-apply diterapkan di dalam program RES ini adalah sesuatu yang ada hubung kaitnya dengan pergerakan dalam solat kita ni. Kerana betul anggota tu perlu terus hidup. Umpamanya kadang-kadang semakin berumur tu ada saja di kawasan otot-otot yang sendi sakit lah, ligamen macam manilah. Jadi orang cara-cara solat tu pun kita lihat bermacam-macam. Ada yang duduk dan seumpamanya, ada yang terpaksa bertongkat dan seumpamanya. Itu kita faham. Mungkin antara lain kerana faktor umur. Tadi ada doktor nyatakan mengenai dengan program RES ini, ia mengambil masa lebih kurang sehingga 12 minggu. Jadi cara pelaksanaan dan perbincangan itu bagaimana? Mungkin dapat dijelaskan selalu. Mula-mula kami akan merekrut, mendaftar peserta-peserta yang berkebolehan untuk mengikuti program RES ini. Peserta-peserta yang kami ambil dari Pusat Kegiatan Warga Emas Brunei Muara and Tutong, sama Pertubuhan Warga Emas. Di sana sekarang kami sebenarnya membuat pemeriksaan kekuatan otot sebelum bermulanya programnya. Belum and then juga kami buat perbincangan berkumpulan ini supaya bertanya, adakah habis kita faham apa yang kami buat, apa pandangan warga masa ni, bolehkah diikuti dan seterusnya. Lepas itu sekarang minggu pertama insya-Allah 29 hari bulan 6 Sabtu akan bermula sesi pertama RES di mana pakar exercise kami akan datang ke pusat-pusat yang tersebut dan membuat exercise itu. Sudah 6 minggu sekarang kami sukat lagi balik kekuatan otot habis dorang ni. Kekuatan, bukan saja kekuatan otot tapi kecerdasan minda juga kami sukat. Habis sekarang 12 minggu sama lagi kami sukat lagi. Dari sana sekarang kami boleh membuktikan keberkesanannya. Macam itu. Kalau sudah ada bukti keberkesanannya, mungkin lebih dapat diterima di kalangan warga emas Ketani, komuniti Ketani yang memang pergerakan solat ini dapat dibuat jadi senaman.
dapat dibuat jadi amalan. Betul. Macam itulah untuk meningkatkan kesihatan ketanian. Jadi satu kolaborasi yang telah pun diadakan ya dengan Persatuan Warga Emas oleh itu Pertubuhan Warga Emas. Jadi oleh itu dapat kita tanyakan kepada Yang Mulia Tuan Haji Abu Bakar bin Haji Muhammad Don yang Ketua Pertubuhan Warga Emas Negara Brunei Darussalam. Difahami juga bahawa Pertubuhan Warga Emas mempunyai rakan strategik untuk menjayakan rancangan kerjasama kolaborasi. Jadi mungkin Tuan Haji boleh menjelaskan apakah rancangan kerjasama dengan pihak Universiti Brunei Darussalam untuk dilaksanakan nanti dan juga bila tarikh. Alhamdulillah. Kolaborasi Pertubuhan Warga Emas bersama dengan UBD sebenarnya telah terjalin sejak tahun 2023. Tahun lepas sudah. Dan tahun ini pun dibuat terusan di mana tahun lepas tahun 2023 kami telah bekerjasama dalam ehwal kesihatan dan penjagaan pergigian, mata, katarak, kemudian general check up dan termasuklah larian dan sebagainya. Jadi mulai tahun 2024 kerjasama lagi terus diteruskan dengan mengendalikan program ratap. Ratap itu rancangan amali tabung amanah Plastin. Jadi di mana larian dibuat bersama UBD dan kami juga mengendalikan program PMK 2F, maknanya program memperkasa kesihatan dan kekuatan fizikal. Jadi memperkasa kekuatan dan kesihatan kekuatan fizikal ini telah pun diusahakan oleh pihak UBD. Kami sebagai orang pelanggan menyokong penuh program ini, terutama program yang akan dibuat untuk program Resan ini. Ia akan memakan masa, kajian-kajiannya akan memakan masa dalam tempoh tertentu, dan bagi kami ia adalah satu peluang untuk sama-sama menghasilkan, membantu pihak UBD untuk menghasilkan program ini. Pasal program ini adalah untuk warga emas. Jadi kami Pertubuhan Warga Emas kalau melepaskan peluang, jadi akan indah kejayaannya tu indes nyorang tepat. Walaupun dengan kerjasama daripada kami dan juga Pak Wi, Brunei Muara dan Tutong, insyaAllah kejayaan-kejayaan akan diperolehi. Dan seperti yang diberikan makluman kepada kami bahawa program Resan ini pada awalnya ini akan dibuat kajian dulu, dan setelah berhasil kajian itu akan dihadapkan pada pihak berkenaan untuk diluluskan sebagai satu cadangan yang berguna untuk warga emas lah di Brunei ini. Ini maksudnya di sini Indah rugi untuk kita ni mengusahakan sesuatu yang boleh dijadikan sebagai pilot program sebelum ianya diberikan kelulusan, dan mungkin saja apabila diberikan kelulusan untuk ia diteruskan ada benefits yang juga akan diberikan kepada para peserta. Dan kita berbangga sebenarnya ni Hani apabila ahli-ahli pertubuhan warga emas yang melibatkan ahli-ahli pakwe di daerah-daerah Persatuan Warga Emas di daerah-daerah tu benar-benar memberi sokongan dalam program ini. Jadi apa yang membuatkan bis kita kuat semangat itu, Tuan Haji, untuk menyahut dan sama-sama berkolaborasi dengan UPD ini? Sebelumnya memang Pertubuhan Warga Emas Pak Wi apa ni belum wujudnya pada tahun dulu awal-awalnya lah. Sejak ada platform macam ini, ia satu kesempatan lah untuk warga emas menyuarakan hal-hal apa yang keperluan radio orang tu. Terutama satu kajian juga dibuat oleh pihak UBD yang pada masa inilah mengenai dengan kajian persaraan warga emas. Jadi kajian persaraan ini pun dibuat secara online dan juga bersemuka. Jadi dalam hal itu semua ahli-ahli ataupun mana saja orang ramai yang inginkan mempersoalkan masalah persaraan diorang, sama ada dari segi kehidupan, kewangan,
ikuti saya program ini. InsyaAllah boleh dibuat kajian dah untuk dihadapkan berguna kepada mana-mana pihak berkenaan nanti. Sebenarnya memang sudah awal giat ni ya dalam hal-hal yang boleh mendatangkan kemaslahatan kepada warga emas itu sendiri. Dan sekarang satu lagi milestone itu orang kemajuan itu dapat nampak dengan adanya kolaborasi bersama dengan UBD dalam hal untuk memberikan perhatian kemaslahatan kesihatan jasmani dan juga rohani secara langsung pada warga emas. Tahniah kita ucapkan kepada UBD sebenarnya. Satu lagi kalau ada masa, silakan. Ada program Discovery Year, iaitu di mana pihak UBD mengantar seramai 6 orang studentnya untuk placement, penempatan di arah Putu Benua Emas. Sebagai sukarelawan. Diorang akan mencari apa-apa yang ilmu-ilmu yang diperolehi oleh yang ada arah warga masa ni, segala aktivitinya apanya. Alhamdulillah diorang happy lah dengan Putu Benua Emas dan membuat apa yang diorang kerjasama yang baik. Jadi maksudnya itulah UBD research team. Actually research UBD ni banyak. Banyak. Ada retirement, and then ada rest, and then ada lagi discovery. So tim-timnya memang berlainan, tapi ada juga crossover. Macam saya project rest, ya juga project retirement, ya juga macam itu. PMK 2F, ya juga macam itu. Yang melibatkan bukan hanya mahasiswa dalam institusi fakulti sains sosial, kesihatan, tetapi juga aparat tutor, para akademik. Macam projek REST ni, kami berkolaborasi juga dengan Kementerian Kesihatan, pakar-pakar geriatrik dari Kementerian Kesihatan. Ya, telah pun kita kongsikan juga tadi poster bagi research team pakar akademik, tim kaji selidik dari Kementerian Kesihatan. Ya, seperti kita kenal dengan Dr. Sheng Po Teo, yang merupakan doktor yang mempunyai kepakaran menangani warga emas khusus dalam permasalahan demensia. Dan ada juga kita lihat di sini Dr. Tan Chia Wei, consultant geriatric unit Hospital Ripas, Dr. Salwa dan juga Zirwatul. Manakala itu kalau tim ataupun kumpulan penyelidik daripada UBD terdiri daripada Dr. Syarimah sendiri, Dr. Asma, Dr. Khadijah Momin, Dr. Sarina dan juga Dr. Denny. Ini dia. Dan mewakili pihak UBD. Dan tadi telah pun mengetahui mengenai dan program REST. Sebenarnya saya muskil dengan pesertanya sendiri. Tuan, tadi telah pun kita saksikan beberapa gambar yang mana Tuan telah pun mengambil tempat, telah pun mengikuti program REST ini. Jadi bagaimana pengalamannya ni Tuan apabila mengikuti 12 minggu program REST ini diadakan? InsyaAllah program REST ini akan dibuat selepas ini. Sebelum itu ada dipanggilnya program kesihatan, memperkasa kesihatan dan kekuatan fizikal. Jadi itu program itu telah dilaksanakan. Kami ahli-ahli Putu Benua Emas orang mengikuti dengan apa yang dikehendaki itu. Dan hal-hal itu mile saja dan terlampaunya orang senamanya tu keras lah. Boleh diikuti seperti yang ada tadi, kaedah sembahyang, salat dan sebagainya. Dan ada juga yang kurang mampu, tapi pihak UBD yang buat program ini kan orang melihat keadaan kemampuan orang itu juga. Dia akan terus memaksa lah. Itu yang bagusnya itu. Jadi maknanya ikut kemampuan seseorang itu. Jadi walaupun alhamdulillah ahli-ahli yang menyertai cukup happy lah. Jadi semuanya adalah dengan cara memperbetulkan posisi ketika solat. Jadi kalau sekiranya kurang betul, bagaimana tu? Adakah kaedahnya? Itu program REST ini adalah senaman-senamannya yang tertentu yang akan dibuat seminggu sekalian ni kan. InsyaAllah
ia dapat membantu memperbetulkan, menyenangkan lagi pergerakan solat ni. Kerana cabaran mereka warga emas ni adalah ligamen itu. Itu kan. So program rasa ni ia punya tujuan untuk menguatkan otot first thing, and then sendi ketani, joints ketani. So kalau ketani bergerak and then ketani lamah and then joints ketani keras and mungkin pergerakan sembayangan ni terutamanya duduk antara dua sujud, terutamanya tahiyat awal, memang keras, memang sakit, bukan sejatuh. Kalau ia berdiri dari rukuk, berdiri dari duduk atau mungkin tertarik ke belakangnya, dia boleh salah step istilahnya. Macam itulah. Belum lagi orang ada warga emas yang mempunyai penyakit arthritis. Sejatuhnya orang itu pasti ada kesukaran dan cabaran besar. Apapun, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Dr. Syarimawati binti Haji Syarbini, merupakan penolong profesor di Institut Kesihatan dan Sains Universiti Brunei Darussalam, dan juga Yang Mulia Tuan Haji Abu Bakar bin Haji Makdon yang di-Pertua Pertubuhan Warga Emas Brunei. Nampak sikit boleh kali pelancaran untuk kajian program resani akan diadakan pada 29 Junan InsyaAllah. Di mana diadakan? Di tempat kami, Institut Pertubuhan Warga Emas, Ibu Pejabat Pertubuhan Warga Emas. Tamu rumahnya Dekan Institute of Health and Science. Akan diberikan dari masa ke semasa perkembangan untuk InsyaAllah. Mungkin akan kita hadirkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.